Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini 20 hari bulan 9 2021, minggu yang ke-31, kita akan teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Tahun 3. Okey, baiklah, hari ini macam biasalah, bila hari Isnin kita akan buat bidang Al-Quran. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas, Ustaz nak minta kamu semua bersedia dengan modul yang macam kamu nampak di skrin ni. Modul color kuning depan dia tu, dan juga buku teks. Letakkan buku teks sekali di sebelah kamu. Okey, baik, buku teks nak buka muka surat berapa? Buka muka surat 33. Okey, baik. Okey, sepintas lalu ini kita tengok yang kita akan buat muka surat yang pertama hari ni, yang ni bidang Al-Quran iaitu tajwid. Dan muka surat yang kedua untuk hari ni jawi kita akan buat yang ni perkataan berimbuhan akhiran. Okey, baik. Pertama kita tengok muka surat yang berkenaan dengan hukum tajwid ni. Latihan apa kita nak buat. Okey, kita perbesar. Macam biasa, kamu kena tulis nama di atas ni. Kenapa kena tulis setiap muka surat nama ni? Tak boleh ke tulis satu saja? Kena tulis tiap-tiap muka surat. Pasal apa? Bila kamu kumpul banyak-banyak dalam tong tu, bertindih dengan orang lain, kadang-kadang dia bercerai, dia terkoyak muka surat tu. Jadi kita tak tahu siapa punya. Kalau dah bercampur dengan orang lain punya, kita dah tak tahu dah. Okey, jadi lebih baik kamu tulis setiap muka surat modul tu, kamu tulis nama di kotak kosong ni. Okey, baik. Okey, rujuk muka surat 33 dan 34. Hukum nun sakinah atau tanwin. Darjah 3 kita belajar hukum nun sakinah, nun mati ataupun tanwin sahaja. Okey, bawah hukum nun sakinah ni dia ada banyak lah. Antaranya yang dua yang kita akan tengok pada hari ni iaitu ikhfa hakiki dan juga iqlab. Okey, dia bagi banyak kalimah ni, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bagi 10. Jadi kita kena pilih 5 mai duduk belah ni, 5 mai duduk belah kiri. Okey, yang belah kanan ni apa? Belah kanan ni ialah kalimah yang ada hukum ikhfa hakiki. Apa dia ikhfa hakiki? Kita akan tengok sekejap lagi sama-sama di buku teks. Dan sebelah kiri ialah iqlab. Iqlab ni kita dah belajar sebelum cuti seminggu. Tapi memandangkan kita cuti seminggu bulan 9, mungkin ramai yang dah lupa berkenaan dengan hukum iqlab. Okey. Kita akan tengok sekali lah iqlab tu macam mana. Iqlab ni senang sahaja cara nak cam dia. Macam mana? Dalam sesuatu kalimah tu, dia ada huruf mim kecil. Mim kecil di atas huruf nun. Atas huruf nun ada dia tulis mim kecil sahaja, itulah iqlab. Kamu boleh potong dan isi di sini 5 kalimah yang ada hukum iqlab. Jadi yang mana tak ada mim kecil kat atas huruf nun tu, kamu ambil isi belah sini lah. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama ni, nampak tak atas huruf nun ada mim kecil ni. Mim kecil ni atas huruf nun ni. Okey, cara baca dia min ba'di. Kita tak baca min ba'di, kita baca min ba'di. Kita membunyi huruf nun ni kita tukar bagi jadi bunyi huruf mim. Sebab apa? Sebab huruf ba ni, nun mati ni, nun mati bertemu dengan ba, tak kira lah tang mana pun dalam Al-Quran, bila ada nun mati bertemu dengan ba, jadi iqlab. Ba sahaja huruf iqlab. Kalau orang tanya, kalau dalam soalan tanya apakah huruf iqlab? Huruf iqlab ba sahaja. Huruf ba sahaja. Tang mana-mana pun dalam Al-Quran, tak kira surah mana pun yang kamu baca,
Kalau kata nun mati, nun tak ada baris lah. Nun mati ni nun tak ada baris. Ataupun dia ada baris sukun. Bertemu dengan ba, maka jadilah iklab. Okey, baik. Okey, itu cara pertama. Kita tengok nun mati bertemu dengan ba. Cara kedua kita nak kenal iklab ni, atas pada huruf nun, dia ada tulis mim kecil ni. Kalau kita tengok betul-betul dalam Quran tu, mim ni, huruf mim ni, bukan garis kosong saja. Ni huruf mim. Atas nun ni dia ada huruf mim. Itulah tanda baca. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada tanda baca. Dalam Quran pun dia ada tanda baca dia juga. Iaitu huruf mim kecil. Dia tanda dengan huruf mim kecil. Itulah hukum iklab. Okey, jadi nombor 1 ni, atas sekali yang sini ni, confirm dah. Sahih dah hukum iklab. Kamu potong dan tulis di nombor 1 iklab. Okey. Okey, sekali lagi kita baca tersebut kalimah ni min ba'di. Okey. Kalimah yang kedua, dzarratin syarran. Zarratin syarran. Okey. Kalimah yang ketiga kita sebut sama-sama, man bakhila. Man bakhila. Okey, ini pula yang hujung ni, adnin tajri. Adnin tajri. Okey, ini lanasfa'an bin nasiyah. Okey, ini pula allamal insana. Allamal insana. Okey, seterusnya rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Okey, yang kalimah ni, in kadzdzaba. In kadzdzaba. Okey, seterusnya yang bawah ni, hillum bihazal balad. Hillum bihazal balad. Okey, yang terakhir, man zakkaha. Man zakkaha. Okey, itu cara kita nak sebut kalimah-kalimah yang dia tulis bagi kat kita. Kemudian lepas kita sebut dah satu-satu, kita cuba perhati, perembang elok-elok. Tang mana satu iklab. Okey, kalau iklab yang ada mim kecil tu belah kiri ni. Kita ambil, salin balik. Nak salin yang mana? Salin sekerat ke salin semua? Salin yang min saja ke salin semua ni? Salinlah semua ni. Salinlah satu ni. Kalau kamu kata yang ni iklab, okey, salin semua ni. Kalau kamu kata yang ni iklab, ni panjang ni iklab, salin semua ni. Satu kotak ni. Okey, baik. Jangan ambil yang ni saja. Okey, itu contoh lah. Okey, sekarang kita dah tengok dah hukum iklab. Muka surat 33 ni. Okey, kita dah tengok iklab. Jadi kita pergi kepada ikhfa' hakiki. Okey, ni ikhfa' hakiki. Apa itu ikhfa' hakiki? Muka surat 34 nah. Muka surat 34 buku teks. Yang ada jadual color biru muda ni. Okey, ikhfa' hakiki ialah nun mati atau tanwin dia bertemu dengan huruf-huruf yang dia tulis ni. Nampak di kotak oranye ni? Apa dia? Banyak ni huruf. Okey, huruf ta, tha, jim, dal, zal, zal, sin, shin, sad, zad, ta, za, fa, qaf, kaf. Tu dia banyak huruf. Ikhfa' hakiki ni banyak huruf dia. Banyak huruf dia. Bila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ni, dia ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 huruf ni, maka jadilah hukum
Ikhfa' hakiki. Okey, ni dia bagi contoh-contoh lah. Kamu boleh cuba sebut sendiri kalimah ni. Okey, kita akan baca beberapa ya. Okey, ini contoh yang pertama, huruf ta. Bila jumpa huruf ta, tanwin. Tanwin ni baris dua ni. Dia jumpa lepas dia huruf ta. Jumpa tu maksud dia lepas dia lah. Bukan sebelum dia. Jumpa yang kita belajar tajwid tu, jumpa tu maksudnya selepas tanwin ataupun nun mati tu huruf ta. Okey. Yauma idzin tuhaddithu. Kita kena baca macam mana? Cara bacaan dia ikhfa' hakiki ni menyebut, okey, kecil ni cara bacaan dia. Ni bawah ni lah, kotak yang color kelabu ni. Kotak color kelabu ni kita perbesar sikit. Dia kata apa? Dia mengajak kita cara bacaan ni bawah ni lah. Cara bacaan ikhfa' hakiki, iaitu menyebut nun mati dan tanwin dengan cara bacaan antara izhar dengan idgham. Okey, izhar dengan idgham ni kita dah belajar awal-awal sebelum iqlab lagi. Dia cara bacaan dia kita dengungkan sikit lah. Yauma idzin tuhaddisu. Dia tak yauma idzin tuhaddisu, salah lah. Dia okey, tanda dia macam mana? Tanda dia baris tanwin ni nampak tak? Dia tulis tak selari, maksudnya tak sama, dia sengit sikit lagu tu. Baris tanwin ni dia tak sama. Bila tak sama macam ni kena baca panjang sikit lah daripada, bukanlah panjang sangat. Maksudnya tak boleh baca yauma izin tuhaddisu. Macam tu salah lah. Dia kena antara izhar dengan idgham cara bacaan dia. Yauma izin tuhaddisu. Okey, yang ni pula huruf sa, nun mati lepas dia huruf sa. Man saqulat. Man saqulat. Okey, huruf jim. Lepas tanwin ni, baris tanwin, huruf jim. Hubban jamma. Okey. Itu 3 contoh ikhfa' hakiki. Okey. Okey, huruf dia agak banyak. Jadi kalau kamu boleh hafal tahniah lah, tahniah. Ataupun nak senang, kamu hafal lah huruf-huruf yang lain-lain ni, tak banyak kamu hafal yang lain-lain ni. Maksudnya huruf yang lebih tu ikhfa' hakiki punya lah. Okey. Okey. Latihan tadi macam biasa, kamu cari yang iqlab dulu. Lepas tu yang lebih-lebih tu maksudnya ikhfa' hakiki lah. Iqlab senang saja. Ada huruf mim kecil, kalimah mana yang ada mim kecil, itulah iqlab. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan jawi untuk hari ini. Okey, latihan jawi, senaraikan perkataan berimbuhan akhiran. Okey, tulis nama. Dah selesai tulis nama, kita akan baca. Kamu kena cari berapa ni? Cari 4 sahaja imbuhan akhiran. Akhiran ni maksudnya apa? Maksudnya di hujung perkataan tu ada imbuhan. Okey, macam mana yang kata di hujung? Contohnya perkataan sambut. Sambut bila tambah an, dia akan jadi sambutan. Sambutan. Itu contoh imbuhan akhiran. Okey, baik. Sekarang kita akan baca sama-sama petikan jawi ni. Dan kalau kamu rasa ada perkataan imbuhan akhiran yang disebutkan, kamu tandalah tang mana ikut anak panah kuning ni. Okey, baik. Kita mula pada sini. Nampak ni kuning ni. Sempena cuti awam. Sempena cuti umum kerana meraihkan sambutan Hari Buruh, Nurul sekeluarga menghabiskan waktu cutinya dengan mengunjungi sebuah gedung
beli belah di ibu kota. Okey, kita perbesar sikit. Okey, sini sekarang. Gedung beli belah itu mengadakan jualan murah bersempena dengan sambutan cuti tersebut. Titik. Okey, sekarang sini potongan harga barangan yang terpilih ditawarkan antara 10% hingga 70%. Terdapat beberapa bahagian barangan yang digantung, terutamanya pakaian, bagi memudahkan pelanggan untuk memilih. Okey, kita dah sampai sini. Keadaan di gedung beli belah ketika itu amat meriah sekali. Titik. Kelihatan para pelanggan meninjau harga barangan di sana sini. Titik. Okey, sekarang kita masuk yang bawah ni. Setelah membeli beberapa barangan yang dihajatkan, Nurul terpaksa beratur panjang untuk membuat bayaran kerana semua kaunter bayaran penuh dengan pelanggan. Sambil beratur, Nurul sempat melihat gelagat jurujual yang sentiasa memberikan layanan mesra kepada para pelanggan. Titik. Nurul berasa sungguh gembira kerana ayahnya telah membelikannya sepasang kasut baharu yang diidam-idamkannya selama ini. Setelah selesai membeli belah, Nurul sekeluarga pergi makan di sebuah restoran bagi melepaskan lelah. Okey, titik. Terlampau banyak perkataan imbuhan akhiran yang dia minta cuma 4 sahaja. Okey, kamu boleh ulang-ulang video ni, tak ada masalah. Sampai kamu jumpa waktu kita baca tadi ni, kamu terus tanda, terus bulatkan ke apa ke, tak ada masalah kamu nak bulatkan. Bulatkan, kemudian salin balik sahaja di bawah ni. Okey, baik. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Semoga kamu dapat menyiapkan latihan, dapat menonton video ni sampai habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.